Mengenang Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Atas Pekalongan. Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Atas. Komplek pemakaman Sapuro Pekalongan, yang terletak di Kelurahan Sapuro Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat, sekitar 200 meter dari jalan utama Pantura Kota Pekalongan, hampir dipastikan setiap harinya tidak pernah sepi dari para peziarah yang datang dari berbagai penjuru kota di tanah air. Puluhan kendaraan rombongan peziarah yang menggunakan bis selalu memadati area parkir yang tersedia di sekitar komplek pemakaman seorang ulama besar yakni Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Atas. Meski tidak termasuk ulama yang tercantum dalam kelompok Wali Songo, Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Atas tercatat sebagai seorang ulama besar yang membawa pengaruh terhadap perkembangan agama Islam di kawasan Pantura Barat. Maka dapat dipastikan setiap rombongan wisata ziarah Wali Songo, makam Habib Ahmad selalu menjadi tujuan peziarah yang akan menuju makam Sunan Gunung Jati Cirebon, atau menuju makam Sunan Kalijogo Demak. Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Atas dilahirkan di kota Hajerin, Hadramaut, Yaman pada tahun 1255 Hijriah. Pada masa kecilnya, beliau mendapat didikan langsung dari orang tua beliau, yaitu Al-Habib Abdullah bin Thalib Al-Atas dan Asy-Syarifah Zainab binti Ahmad Al-Kaf dalam bidang agama. Setelah dirasakan cukup menimba ilmu dari ayahnya, beliau kemudian meneruskan menimba ilmu kepada para ulama besar Hadramaut. Setelah ditempa oleh para ulama besar bahkan para kut yang ada di Hadramaut saat itu, beliau berkeinginan untuk menuntut ilmu lebih jauh lagi, seakan tak pernah luntur dan pupus hasrat beliau untuk menuntut ilmu, sehingga kemudian beliau melakukan perjalanan ke kota Makkah. Beliau banyak menjumpai ulama-ulama besar yang tinggal di kota Makkah saat itu. Kesempatan baik ini tak beliau sia-siakan. Beliau berguru kepada mereka. Habib Ahmad dengan giat dan tekun mengambil ilmu dari mereka. Sehingga tak terasa sudah 12 tahun beliau jalani untuk menimba ilmu di sana. Beliau terus mengembangkan keilmuannya, sehingga kapasitas beliau sebagai seorang ulama diakui oleh para ulama kota Makkah saat itu. Beliau kemudian dianjurkan oleh guru beliau, As-Sayyid Al-Alama Ahmad bin Zaini Dahlan, untuk memulai terjun ke masyarakat, mengajarkan ilmu dan berdakwah. Mula-mula beliau berdakwah di pinggiran kota Makkah. Beliau tinggal di sana selama 7 tahun. Dalam kurun waktu itu, kegiatan dakwah selalu aktif beliau lakukan di sana. Kemudian beliau berkeinginan untuk melanjutkan perjalanan dakwah beliau ke Indonesia. Beliau sampai di sini diperkirakan sekitar tahun 1295 sampai tahun 1300 Hijriah. Setibanya beliau di Indonesia, beliau menuju ke kota Pekalongan dan menetap di sana. Di kota Pekalongan beliau selalu aktif meneruskan kegiatan-kegiatan dakwahnya. Beliau tidak ambil pusing dengan urusan-urusan duniawi. Semua fikrah beliau semata ditujukan untuk kepentingan dakwah. Waktu beliau selalu terisi dengan dakwah, ibadah, zikir kepada Allah dan rajin membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Selain itu, ilmu beliau selalu tampak bercahaya, terpancar melalui akhlak beliau yang mulia. Beliau selalu berperilaku baik, penyayang dan lemah lembut terhadap sesama. Akan tetapi itu pun tidak meniadakan sikap beliau yang selalu bernahi mungkar. Jika beliau melihat seseorang yang melakukan suatu kemungkaran, beliau tidak segan-segan untuk menegurnya. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut beliau, selalu beliau ucapkan dengan sidik. Beliau tidak peduli terhadap siapapun jika ada hak-hak Allah yang dilanggar di hadapan beliau. Sehingga berkat beliau, Izul Islam wal Muslimin tampak terang benderang, menyinari kota Pekalongan. Di samping itu, dari sebagian jasa-jasa baik beliau, beliau membangun beberapa masjid dan madrasah salafiyah, yang berjalan pada tarikah para salaf beliau yang soleh. Rumah beliau selalu penuh dengan tamu dan beliau sambut dengan ramah tamah. Inilah akhlak beliau yang mensuri tauladani.